الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama-tamanya saya mohon maaf mengambil masa hadir ke sini, insya-Allah. Apapun pada malam ini, insya-Allah kita teruskan pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, nama saya Syamsul Ma'arif. Bersama malam ini insya-Allah kita akan lihat satu tajuk yang insya-Allah bermanfaat untuk semua, yakni kaitan Al-Fatihah di dalam rawatan Islam. Alhamdulillah, saya berkecimpung dalam rawatan Islam tak lama, baru 10 tahun saja. Orang lain lagi aman dengan saya. Jadi pada malam ini sekadar apa yang saya amalkan dan juga berhadapan dengan para pesakit, rata-ratanya adalah orang kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita melihat kepada kaedah bagaimana untuk merawat sendiri. Mudah sahaja untuk kita melihat kepada surah Al-Fatihah. Saya percaya semua orang dah hafal surah Al-Fatihah. Yalah, kita semayang, kita hafal surah Al-Fatihah. Dan sebilangan besar umat Islam telah pun menghafal makna surah Al-Fatihah. Mungkin ada orang kita jarang-jarang sikit. Tetapi kaedah paling asas untuk mendapat khusyuk di dalam solat, yang pertama sekali memahami dengan ayat yang kita baca. Kalau belum hafal, malam ini jadikan satu iktibar kepada kita untuk kita menghafal surah Al-Fatihah dan memahami maknanya. Lebih cantik kalau lepas ni rujuk tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah banyak kitab tafsir yang kita boleh rujuk. Kitab tafsir Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, dan kitab-kitab tafsir yang lain, tafsir Muqtabar dan lain. Sedikit saya akan ceritakan pada malam ini, pastinya tak cukup masa nak ceritakan semua. Surah Al-Fatihah ini dia adalah maftuhah, pembuka kepada Al-Quran itu sendiri. Dan segala isi yang ada dalam Al-Quran, maka ibunya itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan sedikit kita nak melihat daripada sudut praktikal surah Al-Fatihah ini, bagaimana kita sebagai orang awam bila kita berhadapan dalam keadaan sama ada saudara mara terdekat kita terkena gangguan, maka kita boleh menggunakan kaedah surah Al-Fatihah ini. Dan bagaimana proses untuk kita menarik ataupun mengeluarkan sesuatu daripada tubuh badan. Saya belajar daripada pusat rawatan Ismak Ruqyah. Tuan-tuan boleh rujuk Facebook, type je Ismak Ruqyah, S-I-S-M-A-K, Ismak, maksudnya mendengar, Ruqyah, R-U-Q-W-Y-A-H, Ruqyah. Boleh rujuklah di situ. Bila kita menceritakan tentang surah Al-Fatihah, yang pertama sekali afdal untuk kita baca bersama-sama, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semua dah boleh baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syukur dapat baca Al-Fatihah. Bukan kata mudah baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah yang paling takut di bila ni. Baca Al-Fatihah depan orang tengah mengasuh. Betul-betul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul gitu. Takut ni bahasa Arab. Jangan risau. Masyarakat kita dibomokkan dengan jin-jin Islam yang bacaannya lebih baik daripada orang kita. Maka dia takut nak baca depan jin. Jangan takut. Kita khalifah, kita belajar kan. Saya rasa kebanyakan daripada imam-imam di masjid ni, mereka itu mendapat sanad bacaan Al-Fatihah paling kurang 30 juzuk. Kalau boleh ada ambil satu masa, ajak imam, kita ambil sanad Al-Fatihah, insya-Allah. Alhamdulillah, saya pernah berpeluang mendapat sanad Al-Fatihah daripada guru saya, Syekh Muhammad Firdaus, daripada Padang Kemunting, Melaka, Zawiyah Naqsyabandiyah Qadiriyah, yang baru-baru ni isu berkaitan Maula Muhammad Amin. Ingat seorang daripada Morocco kontrovers yang orang yang membawanya mengatakan dia adalah keturunan Rasulullah. Salah seorang ulama yang alim terawal mendukung daripada Maula Muhammad Amin itu adalah seorang daripada keturunan Rasulullah, ialah guru saya, Ustaz Ron Nasrul Ali ataupun Syekh Muhammad Firdaus di Padang Kemunting, Melaka. Kita tengok baik itu dah, bagi tahu di mana ilmu itu kita dapat. Bila kita melihat kepada surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini disebut sebagai Sab'ul Masani. Sab'ul Masani yakni 7 puji-pujian. Bermula daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai pembuka dan dikira sebagai ayat yang pertama, hinggalah sampai kepada ayat yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat sikit dia sudut terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dialah Tuhan yang kita sembah dan dialah Tuhan yang kita mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang dikurniakan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang Allah murkai dan bukan jalan orang yang Allah sesatkan. Kalau kita dah hafal mudah, tak ada masalah. Itu daripada sudut terjemahan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang besar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya bernama Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah, wahai Ubay, aku nak bagi kamu satu surah yang paling besar, dan sebelum sampai pintu masjid kamu akan tahu surah itu apa. Maka Ubay jalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan dengan Rasulullah, Ubay melambatkan langkah dan kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa-apa pun. Akhirnya sampai dekat masjid. Maka Ubay pun mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi engkau nak bagi tahu aku tentang satu surah kan? Apakah surah itu?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surah itu adalah surah Al-Fatihah, dan di dalamnya terdapat 7 puji-pujian. Ia adalah surah yang paling besar yang diberikan Allah kepada aku. Jadi surah Al-Fatihah ini memang bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sendiri, dia merupakan surah yang hebat. Berbanding surah-surah yang lain, tidak mengecilkan surah yang lain, tetapi keutamaan itu terdapat pada surah Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, apabila berlaku kematian di kalangan kita, hendaklah kita membaca dengan surah Al-Quran. Maka keutamaan itu terletak pada surah Al-Fatihah. Cuma daripada sudut pengamalan, kadang-kadang masyarakat kita terlepas pandang. Bila berlaku kematian, yang paling afdal untuk disebut ialah lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia ada kisahnya sendiri dalam lafaz istirja ini. Dalam satu hadis qudsi diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah engkau telah menyambil nyawa hamba yang anak kepada hamba yang aku sayang? Maka Rasulullah malaikat pun berkata, ya Allah, aku telah pun mengambil nyawa anak hamba yang engkau sayang itu. Maka kata Allah SWT kepada malaikat, wahai malaikat, apakah kata hamba aku bila engkau ambil nyawa anak yang menjadi kesayangannya? Maka kata malaikat, ya Allah, sesungguhnya aku mendapati dia memuji-muji engkau. Dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah pun bersabda kepada malaikat, wahai malaikat, persaksikanlah bahawa untuk hamba aku yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka aku akan membina satu singgasana khusus untuk dia yang menyebut kalimah itu di dalam syurga aku. Maka sebab itu sunnah kepada kita bila berlaku kematian, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian tu kalau nak baca Al-Fatihah tak ada masalah. Tak nak baca Al-Fatihah, nak baca Qul Huwallahu Ahad, tak ada masalah. Rasa boring Qul Huwallahu Ahad, nak baca surah Al-Baqarah, silakan. Itu perkara khilafiyah, tak perlu kita bergaduh dalam bab itu. Kok mulah nak baca surah mana pun tak payah nak bergaduh. Tapi yang paling sunnah, bila berlaku kematian, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah yang terbaik. Dan boleh selang-selingkan dengan bacaan Al-Fatihah. Punya besar Al-Fatihah ini telah berlaku kepada seorang sahabat, insya-Allah kita nak lihat pada malam ini insya-Allah, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah satu ketika dia dalam rombongan musafir. Ramai rombongan musafir. Tengah berhenti berehat seketika, dia didatangi oleh satu wakil daripada kampung. Bagi tahu hasrat, siapakah di antara kamu semua ini yang boleh mengubat orang? Lepas tu yang kafilah ditanya, siapakah yang sakit? Ketua kampung kami. Maka bangunlah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bangun, tunjukkan aku di manakah tempat ketua kampung kamu. Maka dia pun pergi ikut wakil itu sampai di rumah ketua kampung. Sahabat semua terpinga-pinga, apa Abu Sa'id nak buat ni? Rasulullah tak pernah ajar cara merawat, tak pernah. Tak ada satu kelas khusus belajar ruqyah syariah, tak ada. Cuma Rasulullah sebut surah Al-Fatihah ini surah yang besar. Maka dia sesuai untuk hajat-hajat yang besar. Maka apa Abu Sa'id Al-Khudri buat? Abu Sa'id Al-Khudri bacakan surah Al-Fatihah di hadapan ketua kampung. Dan lepas baca surah Al-Fatihah itu, penyakit ketua kampung itu hilang. Lepas penyakit itu hilang, ketua kampung ini berikan hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadiah macam mana? Dia beri beberapa ekor unta kepada kafilah yang Abu Sa'id Al-Khudri ini. Maka bila tengah duduk dengan sahabat yang lain, tiba-tiba dapat hadiah daging
Maka khilaf di kalangan sahabat, boleh ke tidak makan daging ini? Ada yang kata boleh sebab bukan mencuri. Orang bagi, oh kita mencuri, lainlah mencuri, haram. Ada pula lain mengatakan tak boleh makan. Apa kata kita rujuk Nabi? Ketika itu Rasulullah menjadi tempat rujukan. Sampai kepada Rasulullah diceritakan apa yang Abu Sa'id Al-Khudri buat. Rasulullah tanya, apa yang kamu Abu Sa'id Al-Khudri? Aku baca surah Al-Fatihah. Kerana engkau beritahu ya Rasulullah, surah Al-Fatihah ini salah satu daripada sab'ul masani ialah syifa, iaitu rawat, boleh merawat. Jadi aku baca, itu saja aku buat dan sembuh. Dan sekarang dapat had ganjaran. Bagaimanakah dengan status daging yang kita dapat ni, boleh makan ke tidak? Maka Rasulullah pun berpesan, daging ini sebahagian bagi aku, yang lebih tu kamu agihkan sesama kamu. Maksudnya hukumnya harus. Kalau kita buat khidmat dan orang memberikan bayaran, itu adalah harus hukumnya. Cuma di sana adanya benteng-benteng supaya tidak berlaku kezaliman. Biarlah orang yang nak beri itu berapa dia nak bagi, itu lebih baik daripada kita meminta kepada dia. Itu nampaknya tidak boleh. Sebab hakikatnya, maaf saya sebut, mungkin ada perawat dalam sini, dalam kuliah ini dengar, saya ingin mengajak kepada rakan-rakan perawat semua untuk memudahkan urusan orang lain. Orang datang ke kita sebab orang berhajat, orang sakit. Kalau dia sihat, dia tak datang. Pertama sekali, jangan samakan kerja kita dengan kerja doktor. Walaupun namanya rawatan Islam, tak bermakna rawatan lain tak Islam. Tak bermakna rawatan akupunctur tak Islam, rawatan bekam tak Islam. Itu semua Islam lah ke? Dibenarkan dalam agama. Cuma orang letak rawatan Islam, tapi sebenarnya nama paling tepat rawatan ruqyah, bukan rawatan Islam. Sebab bila letak Islam, seolah-olah orang lain berkafir pula. Sebenarnya rawatan ruqyah. Kepada sahabat-sahabat perawat, kita meruqyah menyebut nama Allah, berzikir atas nama Allah. Bukan kita yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kita hanya tukang baca. Dan takdir Allah, bila kita baca sembuh, itu sahaja. Kita berbeza dengan doktor. Doktor dia perlu belajar ilmu dan dia ada alat. Kita tak perlukan alat. Kita hanya baca ruqyah dan sembuh. Dan sembuh itu pun atas kadar kita baca. Dan orang lain pun boleh baca macam kita kalau dia belajar macam kita. Maka lebih baik mudahkan urusan orang. Saya lebih mengambil pendekatan, orang nak bagi berapa sudah pulanglah. Kalau orang bagi itu kurang, Allah akan cukupkan. Itu lebih cukup. Dan guru saya sendiri, Ustaz Kamal Arifin, bagi tahu sebelum nak terjun dalam bidang rawatan, pastikan ada kerja tetap. Itu kami di Ismak Ruqyah, kami macam tu. Guru kami tak bagikan buat rawatan kepada orang luar, melainkan kami ada kerja tetap. Jadi kami bekerja. Jadi jangan carikan waktu kami kerja, jangan kami buat. Jadi buat malam-malam, satu ahad kami buat. Itu ikut appointment lah. Okey, baik. Kita terus kepada surah Al-Fatihah. Maka jelas kepada kita surah Al-Fatihah ini surah yang boleh kita gunakan untuk merawat. Kita tinggal sedikit surah Al-Fatihah, dari kita dah faham. Okey, Al-Fatihah ni boleh gunakan untuk rawatan. Jelas kan? Boleh, tak ada masalah. Jangan ada pula orang kata tak boleh Ustaz. Boleh. Apa-apa surah yang terdapat dalam Al-Quran semuanya boleh guna untuk rawatan. Cuma ulama mengkhususkan beberapa ayat tertentu. Pengkhususan itu berlaku, tetapi tidak bermakna menggunakan surah yang tidak khusus tidak boleh digunakan. Tak boleh. Jadi boleh digunakan. Nak guna surah apa pun boleh. Nak guna Al-Baqarah boleh, Al-Anfal boleh, An-Nas boleh, Allahu Ahad boleh, tak ada masalah. Jadi itu dari selesai satu bab. Bab yang kedua, kita kena faham fizikal jin. Jin ialah satu makhluk Allah yang tidak berjisim. Dia tidak ada jisim tubuh badan macam kita. Dia adalah makhluk yang sifat dia sam'iyat, benda gaib. Wajib beriman kepada benda gaib kerana dia salah satu daripada rukun iman yang terdapat kepada kita, iaitu percaya kepada perkara-perkara gaib. Salah satunya malaikat, jin dan sebagainya, roh antaranya.
Bila berhadapan dengan jin, jin ini satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh memberikan kesan kepada seseorang melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jin tak boleh buat macam cerita hantu. Cerita hantu macam mana? Orang terbang naik. Tak ada. Itu tak pernah berlaku. Setakat dia masuk, dia berlari, melompat, bergolek, is normal. Saya tak pernah tengok dalam rawatan yang di mana tiba-tiba orang tu berjalan-jalan tu terbang. Tak boleh. Tapi tak apalah, cerita hantu. Dia suka benda-benda yang mistik. Betul tak betul, nombor 2. Tapi saya nak bagi tahu itu tak berlaku. Kalaupun mungkin berlaku, mungkin agaknya zaman Nabi Allah Musa belum pernah berlaku lah. Sebab takdir Allah di umat akhir zaman, ilmu purbakala sihir lama tidak lagi diamalkan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Sihir itu dah tertutup. Sihir itu berlaku pada zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam di negeri Babil, dan sihir itu telah pun ditanam hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ada sihir, tak salahlah, tak kiralah mereka beraliran mana pun. Walaupun aliran Kabalah, sihir Bani Israel sekalipun, sihir itu tidak lagi valid pada akhir zaman ini, tidak ada lagi. Kalau Allah nak buka, mungkin satu masa nanti Allah buka, bukan pada zaman kita. Sihir itu tak ada. Jadi terus kepada bab jin. Jin ini makhluk yang ghaib. Khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan boleh tangkap jin, ada ulama kata tak boleh tangkap jin. Ulama yang berpegang dengan pernah tangkap jin, dia beriman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat dan dia telah diganggu oleh ifrit, dan dia telah mengambil ifrit dan diletakkan ke tepi. Itu juga berlaku. Khilaf juga di kalangan ulama. Ada ulama kata kita tak boleh tangkap jin sebab dia makhluk halus. Wallahu a'lam. Benda khilafiyah tak perlu diperdebatkan. Tetapi yang paling baik, kita nak keluarkan jin daripada badan. Baik, selesai. Contoh, ada beberapa tempat yang famous jin berada dalam tubuh badan. Tempat yang di mana manusia berlaku keadaan yang tidak baik pada tubuh badan. Yang pertama, jin biasanya berada di bahagian kepala. Biasanya berada pada 2 tulang belikat. Biasanya berada pada saraf tunjang tulang belakang. Biasanya berada pada pelipat-pelipat tubuh badan. Ini tempat kebiasaan jin yang ada. Itu selesai bab tu. Bab yang kedua pula, bagaimana untuk kita counter bila berlaku kerasukan. Ada apa? Seminit lagi. Sempat juga. Kita sama lepas azan nanti. Jadi yang kedua, bagaimana untuk kita berhadapan dengan orang yang sedang dirasuk. Yang pertama sekali, jangan gelabah, don't panic. Kita kena ingat di depan kita itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak handle orang yang sedang dirasuk? Tak perlu pegang, tak payah ikat, biarkan dia. Melainkan dia sedang melakukan kerosakan kepada diri orang yang dirasuk. Ataupun dia tengah ambil pisau, dia nak toyek badan, itu berikan. Tapi kalau setakat dia biar. Jangan panik. Tenang dan bacakan satu ayat kepada dia. Azan. Apa itu? Kita luar azan. Kita bincangkan tadi, berhadapan dengan orang yang sedang dirasuk. Yang pertama sekali, jangan panik. Ramai orang dia panik bila orang masuk. Kalau ustaz, mau nak masuk ni, jangan risau. Tenang. Beza ustaz dengan kita, ustaz lebih berilmu. Faham? Dan kita sendiri pun boleh berhadapan dengan orang yang dirasuk kalau kita belajar ilmu. Bila orang sedang dirasuk, kebiasaannya
Permulaan orang dirasuk, dia akan merasai satu getaran di cuping telinga. Okey, baik. Selepas getaran itu berlaku, pandangan mata dia akan dari kabur. Ini bukan hadis Nabi, ini saya cerita dari sudut pengalaman. Mungkin orang lain pengalamannya berbeza. Okey. Ini proses orang tubuh badan tu rasa. Dia akan rasa berat di anggota cuping telinga. Lepas tu pandangan dia akan mulai kabur. Lepas itu jantungnya ataupun pergerakan angin dalam tubuh badannya akan mulai tidak teratur. Sebab apa tidak teratur? Kita ingat, jin ini dia diciptakan daripada lidah api. Api, lidah yang tajam hujung. Itulah penciptaan jin. Dan jin ini diciptakan lidah api, pergerakan dia adalah melalui angin. Jadi proses untuk jin transfer angin dia masuk dalam tubuh badan manusia, dia perlu selarikan angin manusia dengan angin jin. Maka ketika itu pergerakan angin akan rasa tidak stabil. Jadi jangan takut bila jin tengah macam ni. Jangan takut. Di situ adalah tempat kelemahan jin sebenarnya. Orang kita takut dia lebih. Asal jin sikit dah takut. Relax. Jangan gelabah. Waktu itu berlaku, kita kena tundukkan jin itu. Sebab dia berada dalam proses untuk terjemahkan angin dia ke dalam bentuk makhluk bernama manusia. Jadi ketika itu kita perlu rendahkan dia. Dia sedang menguasai tubuh badan manusia. Jadi kita jangan panik. Relax, tenang. Baca ayat ni mudah saja. Carilah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tahu tak ayat? Maksudnya tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan engkau adalah rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ialah ayat untuk menundukkan ego seekor jin yang rasa dia hebat. Tetapi ketahuilah, dengan adanya cahaya baginda Nabi Muhammad, maka jin akan lemah. Jin tidak akan mampu menembusi cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu baca ayat itu, baca selawat Nabi pun cukup. Sebab apa saya gunakan selawat? Dalam perbahasan ilmu tasawuf kita ada belajar zikir-zikir tertentu. Zikir-zikir darajah, zikir-zikir hasanah. Detail tu tanya ustaz-ustaz yang ada tasawuf. Saya bagi tahu dia punya kulit saja. Masa tak sempat nak bagi tahu semua. Tapi dari sudut pengamalannya, yang paling afdal bila jin sedang mengawal tubuh badan ialah selawat. Cuba kita perhatikan antara zikir-zikir yang tertentu, kalimah thayyibah la ilaha illallah, dengan zikir selawat, yang mana kita mudah ikut? Perhatilah. Antara zikir la ilaha illallah ataupun zikir-zikir lain dengan selawat, yang mana kita mudah ikut? Selawat. Kerana zikir-zikir yang lain ini kebanyakannya bersifat panas. Ini bukan hadis Nabi, ini cerita daripada sudut praktikal. Kita rasa berat. Berat itu bukan kerana zikir, berat itu kerana hawa nafsu kita. Kerana zikir itu sifatnya membakar sayyiat, membakar dosa-dosa, membakar kotoran-kotoran dalam diri kita. Sebab itu orang yang nak dekat dengan Allah paling afdal, dia buat apa dia? Dia kena zikir istighfar. Paling minimum 1000 kali. Paling minimum. Tetapi kalau untuk kita cintai baginda Nabi dan cinta Allah juga, maka kita banyakkan selawat kepada baginda Nabi. Balik ni kalau jumpa langsung cerai buat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ataupun bacalah selawat-selawat yang lain. Tuan-tuan akan dapat lihat jin itu tunduk. Tunduknya jin itu bukan kerana takut baginda Nabi, kerana mencintai baginda Nabi adalah gambaran daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah dah pesan dalam surah Az-Zariyat. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku.
Maka kita buat perkara sama juga kepada manusia, kita buat kepada jin. Banyakkan berselawat. Perasan tak kalau penyampai itu selawat, orang ramai boleh ikut. Mudah saja. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin. Rasa nak ikut kan? Kita rasa nak ikut. Itulah mekanisme selawat. Biasa saya zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Rasa semangat, rasa nak bangun dah Ustaz. Sabar, ada untuk lah kan. Itu zikir la ilaha illallah. Jadi itu kaedah kita bila berhadapan dengan jin. Bagaimana nak keluarkan jin dari tubuh badan? Di antara kaedahnya, pergi kepada tulang belikat. Belakang kita ni tulang belikat. Saya nak panggil orang model, tapi biasanya orang tak mahu jadi model. Dia takut dia tiba-tiba dia merasa. Tapi tak apalah, biasanya begitu. Kalau saya panggil seorang model dia tak? Tak ada, normal. Tengoklah tulang belikat masing-masing ni. Belakang ni ada. Ada orang senang. Boleh je? Boleh? Saya bagi salah. Ada senang. Kita ambil 3 minit lagi masa. Okey, senang saja. Tulang belikat kat sini. Saya bagi mekanisme dulu. Ini tulang belikat dekat sini. Jin bila dia mula-mula dia masuk dalam badan seseorang, pertama sekali dia akan berada di anggota sini. Saya bagi pembukaannya terlebih dahulu. Bila sudah jin berada di kawasan ini, dia akan tepuk satu lubang di antara dua bahu ini ke sini. Itu sebab kalau kita pergi belakang jin, pergi belakang jin, kita tekan kat sini dia akan mau. Berarti celak bukan masuk praktikal. Contoh. Nak bagi gambaran. Dia akan tepuk dekat sini dan dia akan masuk ke dalam ini laluan ni, highway namanya. Kita panggil highway. Highway jin akan masuk ke dalam badan ini dan dia akan bertapak dekat sini. Jin apa yang boleh masuk kat sini? Raja jin. Bapa jin. Bapa jin akan masuk dan apa dia akan buat? Dia akan tepuk laluan. Dan dia akan letakkan perumah dekat dalam tubuh badan. Berapa masa? Minimum 14 hari. Lepas 14 hari dia akan keluar. Mungkin ada pusat rawatan lain, keadaan lain dia kata sebulan, tak kisah. Benda tu bukan hadis Nabi. Itu lebih kepada praktikal dalam rawatan. Tetapi biasanya bawah daripada 30 hari. Sebab Raja Jin dia tak buat kerja lama-lama. Dia buat kerja kejap je. Dah je kan? Apa buat kerja lama-lama? Tak. Aku dah buat kerja, aku balik lah. Kau buat kerja. Itu sifat Raja Jin. Tu kadang-kadang bila kita rawat, dia tu yang tengah masuk tu kan, dia tahu tapi ketua bukan kat situ, ketua dekat tempat lain. Itu biasa berlaku kan. Dia akan duduk dekat sini. Ini highway untuk jin akan berada dalam tubuh badan. Jadi untuk kita untuk menghancurkan perjalanan jin dalam tubuh badan, biasanya kalau kita hanya menghancurkan tempat tinggal jin, jin lain akan masuk dalam tubuh badan. Betul? Biasa dengar kan? Okey, baik. Okey, untuk keluarkan orang yang sedang merasuk daripada kerasukan. Ambil tangan sebelah kanan. Orang tanya, Ustaz, tangan sebelah kiri tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi tangan kanan paling afdal. Biasanya kami buat rawatan, saya buat rawatan. Kalau orang yang minum dengan tangan kanan, lebih senang nak rawat berbanding orang minum tangan kiri. Sebab di sana ada sunnah baginda Nabi Muhammad. Mungkin dalam kelas lain boleh cerita akan datang. Tetapi jari tahiyat kita ni satu-satunya jari yang terhubung dengan jantung kita. Sebab itu bila kita tahiyat, kita angkat jari tahiyat kita. Dan ada kaedah yang guru saya ajar, kita rawat dengan guna tahiyat sahaja, tak guna ayat lain. Itu pun ada juga. Okey, baik. Sekarang kita nak keluarkan jin dari tubuh badan manusia. Yang pertama sekali, untuk melemahkan kekuatan jin yang sedang merasuk. Kita boleh guna pelbagai ayat. Banyak ayat yang digunakan. Kalau tak tahu sangat ayat yang digunakan, baca Al-Fatihah tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Itu. Dia akan mulai goyah. Tak jatuh lagi, goyah sikit. Okey?
tepuk pula sebelah kiri. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu apa nak buat? Sekarang ni kita nak lemahkan highway dia. Baca surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ayat tu. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Boleh jadi relax? Relax? Okey baik. Okey baik. Biji ni ada masalah sikit. Ada sengal-sengal kan? Ada sengal badan Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey baik. Okey, baca ayat sini. Jadi laluan dia sudah lemah. Okey, sekarang macam mana nak keluarkan jin tu daripada badan? Okey? Sekarang bila kita dah lemahkan highway dia ni, mungkin pesakit akan mulai pingsan. Mungkin. Tapi kalau pesakit makin agresif, macam mana nak buat? Sudah. Maka teruk pula ni. Macam mana ni? Tenang, jangan risau. Pergi dekat ubun-ubun dia. Ini kelemahan jin. Ingat, manusia dia hebat bila dia tunduk kepada Allah. Ingat, itu 3. Manusia dia jadi hebat bila dia tunduk kepada Allah. Sedangkan jin kafir dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang di ubun-ubunnya ini, bacalah surah Al-Fatihah 11 kali. Ini kaedah paling umum. Dan ada kaedah-kaedah tertentu, sentuh di ubun-ubun, baca ayat a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli aduwwin wa hamma wa min kulli syaitanin 'ainin lama a'udzu billahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid. Hembus perlahan-lahan. Tarik nafas, hembus sekali. Tarik nafas, hembus sekali. Dia akan mula hilang kesedaran. Jin akan jadi lebih lemah. Biasanya bila pegang ubun-ubun, jin sudah lemah. Sebab di sini kekuatan bagi makhluk bernama manusia, kelemahan bagi jin. Kerana bila kita sentuh di sini, jin itu perlu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini praktikal. Itu sudah bila kita buat rawatan, kita dapat lihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tu saya pergi dekat berikat, musnahkan highway dia. Okey ustaz, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Tak ertilah ustaz. Baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paling simple, tak kisah. Saya nak bagi tahu dekat sini, yang bagi sihat kita bukan ayat, yang bagi sihat kita Allah. Tak ertilah ustaz ghairil maghdubi alaihim, kita tak hafal. Okey, tak apa. Bacalah la ilaha illallah, sudah menaik. Tak erti juga ustaz la ilaha illallah. Oh benar, la ilaha illallah tak erti. Sebutlah Allah, cukup memadai. Faham? Okey, baik. Okey, bila dia sudah lemah, paling afdal, kaedah pusat rawatan lain ada kaedah tersendiri. Kaedah saya paling senang sekali, tanya kat rumah pesakit ataupun tanya dekat tempat tu mana arah kiblat. Okey, dah dapat arah kiblat, suruh dia sujud. Kalau dia sedar, dia boleh sujud. Kalau dia dah sujud, dia cuba sujud dia. Pandang sini, pandang sebelah sini. Pandang sini, sujud. Ni kalau dia sedar dia dah lemah, boleh sedar. Apa kita nak buat? Pertama sekali, pecahkan dekat dekat ini dia ni, ginjal. Dekat ginjal dia, ginjal dia pecahkan kedudukannya. 1, 2 sini. Bacalah ayat akal pun, tak kisah. Baca Allah pun memadai, tak ada masalah. Pecah kat sini, pecah kat sini, pecah kat berikat, pecah berikat kiri, tolak daripada sini. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tolak aja, buat dia banyak kali. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jin akan jatuh di tempat kita sujud. Lama-lama dia tidak tahan dengan cahaya yang sedang terkumpul di dahi kita, dan jin itu akan keluar. Okey, baik. Jin duduk antara dua sujud pula. Ustaz, saya tak boleh sujud, saya sakit badan.
Okey, apa nak buat? Mudah sahaja, tak ada masalah. Pegang dekat jantung sebelah kiri, afdal tangan sebelah kanan. Buat je macam ni. Baca hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Dan jin ini akan keluar daripada laluan jari tahiyat kita. Itu sebab suruh semayang. Bila semayang, senang buat rawatan. Bila sakitnya, dah sakit-sakit, rupanya tak lagi semayang selama ni. Jadi iktibar kepada kita. Akhir sekali, contoh Haji bagian pula Haji. Nak bagi tahu satu-satu ni. Last step. Okay, Ustaz, saya tak boleh duduk. Saya tak sedar diri. Orang tu tak sedar diri. Ustaz, nak sujud tak boleh, nak duduk tak boleh. Apa nak buat? InsyaAllah Allah mudahkan urusan. Tak ada masalah. Apa nak buat? Pertama sekali, ambil kain. Ambil kain. Kain ni ada sebab Rasulullah sunnahkan. Ada sebab orang kita tak nampak kaifiat. Pertama sekali, kalau kita meninggal tepi jalan tak ada kain, siapa nak tutup kita? Kain lidah ni lah yang akan tutup kita. Sebenarnya kaifiat dia bila tiap-tiap kali kain lidah, niatlah hati. Inilah kain yang akan menutup aku bila aku mati. Tutup air kita. Itu sebab sunnah. Adalah sunnah Nabi yang lain. Okey, baik. Sudah tutup kain. Sebab apa saya suruh tutup kain? Kadang-kadang berlaku meronta. Dan bila kita tutup, auratnya sudah terjaga. Baik. Macam mana nak keluarkan makhluk itu? Pergi kembali kepada ubun-ubun dia. Install sebanyak mana zikir pun pada ubun-ubun, install. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey? Embus perlahan-lahan kat sini. Penuh kan? Tuan-tuan reti ayat ruqyah apa? Bantailah ruqyah lah apa-apa pun. Tak reti juga. Bacalah la ilaha illallah. Tapi tolong jangan buat pesakit tengah sakit pegang buku ruqyah. Tolong jangan. Sebab apa saya tak tahu macam tu? Nanti tuan-tuan akan bergantung pada buku ruqyah, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah ustaz saya kerja Al-Fatihah, bantailah Al-Fatihah sekitar kali pun tak ada masalah. Hantar. Lepas tu kita pergi ke jantung. Jantung ni main switch tubuh badan. Apa nak buat? Bacakan ayat azab di sini. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bacalah apa-apa ayat azab. Tak tahu juga, bacalah ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Tak tahu juga, bacalah 99 nama Allah tu. Niat untuk menghancurkan kekuatan jin dalam tubuh badan. Lepas itu, kalau pesakit itu lelaki, boleh kita buat macam ni. Tolak keluar. Macam mana ustaz? Kalau pesakit itu perempuan, kena pegang ke? Ini berbeza dengan usahawan lain. Usahawan saya, guru saya tak izinkan walaupun ada pelapis. Jadi apa nak buat? Tak payah. Buat isyarat sahaja. Buat macam ni, macam ni, tolak keluar. Tolak sampai pesakit itu sudah. Saya tidak merendahkan mana-mana kesawatan. Kaedah mungkin berbeza, tetapi inilah kaedah umum yang guru saya izinkan ajar kepada kita semua. Okay, terima kasih je. Dia dapat bonus lah. Jadi model, untung lagi model. Baik, kasih je. Dan last sekali, akhir kalam, saya nak ingatkan kita semua dan guru saya ingatkan kita semua. Yang pertama sekali, utamakan sunnah Nabi. Ada sebab Nabi suruh kita minum tangan kanan, tuan-tuan. Pengalaman saya, orang yang merawat dia amal minum tangan kanan biasanya sejam. Tapi orang yang minum tangan kiri 3 jam. Ada sebab Nabi buat, sunnah Nabi. Dan yang terakhir, guru saya izinkan untuk saya share. Okey? Amalan ni saya dapat daripada guru saya Syekh Muhammad Firdaus, dan beliau share, dia ambil amalan ini daripada Habib Smith di Yaman. Arwah Allah yarham, dia telah meninggal dunia. Mudah saja amalan dia.
Bismillahi masyaallah. Kita ikut sama-sama dan saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini dan dekat live. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dapat ayat ni dah cukup. Dia kata aku sakit badan lah, boleh tak kau cari ustaz-ustaz buat ubat? Tak payah tanya. Tuan-tuan dah terima amalan ni pun sudah cukup saya guna dalam rawatan. Ada air, macam pun tak perlu ayat, aku boleh jampi juga. Ya aku tahu juga lah ayat. Bacalah Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Isyarat hembus sajalah. Isyarat dia hembus saja. Bagi dia minum, insya-Allah ada kaifiat. Tapi bagi tahu, ingat, saya sedang kempen satu benda. Jangan bergantung kepada ayat ruqyah. Ayat ruqyah ayat Allah, tapi ayat ruqyah bukan penyembuh. Yang penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ni tak ada istilah ustaz power. Ustaz power tak pernah wujud. Siapa mengatakan ada ustaz power, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Kerana tidak ada yang power melainkan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu semua hanyalah alat wasilah untuk sampai kepada hajat. Yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaatkan ilmu yang dikongsikan pada malam ini. Dan dalam keadaan emergency, kadang-kadang pukul 3-4 pagi takkan Pak Ustaz datang. Pak Ustaz pun dia ada masa juga tuan. Jadi sebaiknya kita buat sendiri. Saya minta maaf kalau ambil masa lama juga ni. Jadi saya kira cukup sekadar itu saja. Yang baik daripada Allah, yang kurang dari kelemahan saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunaikan solat Isya.